sejahtera kepada doktor dan rakan sekalian. Kami daripada kumpulan T akan membentangkan tentang falsafah progresivisme. Dalam pembentangan kami akan membuat pengenalan. Yang kedua ialah Ibnu, tokoh. Yang ketiga adalah relevansi falsafah progresivisme dalam dunia falsafah. Yang keempat ialah kepentingan progresivisme. Yang kelima ialah pandangan tentang falsafah progresivisme dalam pendidikan. Yang keenam ialah penerapan falsafah progresivisme dalam falsafah pendidikan negara. Yang ketujuh ialah penerapan soalan kemahiran berfikiran aras tinggi ataupun kebat. Yang ke-8 ialah kesan dalam menerapkan falsafah progresivisme. Yang ke-9 ialah pembelajaran e-learning dalam perspektif, dan akhir sekali ialah kesimpulan. Hai, nama saya Rusdi Jalong, nomor metrik BR211601664. Jadi saya akan mengambil alih tentang pengenalan apakah itu falsafah progresif. Falsafah progresif ini merupakan satu ilmu falsafah yang berkaitan dengan pemikiran kehadapan atau unsur-unsur ke arah pemodenan. Seterusnya maksud yang kedua ialah di mana mengatakan kisah tentang alih-alih sejarawan dan tokoh pemodenan ini bermaksud untuk di mana sumbangan itu adalah dari segi emosi, intelek, rohani, dan jasmani serta kepercayaan mereka dalam agama mereka sendiri. Seterusnya bidang falsafah ini harus didedahkan terutamanya bagi golongan muda. Di sini maksud dia bersamaan dengan yang kedua tadi, di mana tentang emosi, intelek, rohani. Di sini falsafah progresif ini lebih kepada golongan muda. Jadi untuk generasi yang akan datang, jadi betapa pentingnya falsafah progresif ini untuk membantu untuk masa depan. Maksudnya pemikiran, dalam membantu pemikiran anak-anak muda seperti generasi Z pada hari ini. Seterusnya ialah saya akan membentangkan tentang tokoh Ibnu Khaldun dalam pemikiran modern. Beliau merupakan tokoh sejarawan. Nama beliau sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Muhammad, merupakan pengasas kepada ekonomi dan sosiologi. Pada masa kecil beliau dapat menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu fardu dan fardu kifayah. Bidang ilmu yang telah diislahkan yaitu diperbaharui oleh Ibnu Khaldun ini ialah bidang sosiologi, di mana sosiologi itu adalah tentang sosial. Sosiologi ini atau ialah pergaulan sesama antara masyarakat, di mana kitab Al-Muqaddimah telah menggambarkan secara jelas bahwa perubahan sosial dimulai dengan peradaban manusia. Bermaksud apabila orang itu hidup berkelompok, maka berlakunya peradaban dari yang kecil menjadi kelompok yang besar. Jadi peradaban itu akan wujud. Yang seterusnya saya akan membentangkan tentang relevansi falsafah progresivisme dalam dunia falsafah, yaitu gerakan filosofis dalam filsafat manusia. Apakah itu filosofis? Filosofis ini ialah merupakan kemahiran manusia berfikir dan berani membuat sesuatu keputusan. Gerakan filosofis ini juga di mana mereka berfikir membuat keputusan ini akan dalam kehidupan seharian mereka itu akan merupakan memberi makna ataupun tujuan hidup mereka. Gerakan ini adalah tunjang utama dalam falsafah progresivisme. Ini kerana ianya adalah permulaan proses di mana pendidikan dan pembelajaran itu berlaku. Pandangan epistemologi ini terhadap falsafah progresif ini adalah di mana tentang pengetahuan dan kebenaran suatu ide yang dapat dilaksanakan dan sebagai suatu tujuan di atas kebenaran ide itu, di mana yang seperti yang saya cakap tadi ialah berfikir dan berani membuat keputusan. Dan oleh itu falsafah progresif ini adalah di mana dia membentuk pemikiran dan secara langsung akan membentuk diri kita untuk menjadi lebih ke arah ke depan, ataupun pemikiran yang ke arah ke depan untuk lebih maju. Sekian dari saya. Selamat sejahtera. Nama saya Hasfarina Nak Propa Malim. Nombor mencek saya ialah BR211601154. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kepentingan falsafah progresivisme dari aspek pendidikan.
kehidupan harian dan peribadi seseorang individu. Pertama sekali, falsafah progresivisme adalah untuk melahirkan seorang insan yang mampu untuk berfikir secara logik dan mampu memberikan penekanan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Sebagai contoh, kepentingan falsafah progresivisme adalah bagi mendidik seorang individu yang bergelar pelajar untuk mengaktifkan diri di dalam bidang pembelajaran secara aktif dan pasif. Hal ini kerana pembelajaran yang aktif dikaji dapat menjadikan pemikiran seorang pelajar semakin matang dari segi menyelesaikan masalah dan dapat mencipta pengalaman yang berbeza mengikut situasi yang dilalui. Selain itu juga, falsafah progresivisme juga adalah untuk mewujudkan pembaharuan yang baharu di dalam dunia falsafah pendidikan, terutama sekali sebagai lawan terhadap kebijaksanaan konvensional yang telah diwarisi dari abad ke-19 lagi. Progresivisme adalah suatu aliran yang memberi penekanan bahawa pendidikan bukan sekadar proses memberi ilmu pengetahuan, namun pendidikan juga adalah sebagai satu subjek yang berisikan aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada pembelajaran mengikut kemampuan berfikir masing-masing sehingga mereka dapat untuk mentafsir secara sistematik melalui cara seperti menganalisis, membuat pertimbangan dan membuat keputusan dalam pemilihan alternatif yang paling sesuai untuk penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Seterusnya, saya akan membentangkan pandangan tentang falsafah progresivisme dalam pendidikan. Falsafah progresivisme telah dijadikan sebagai panduan dalam pendidikan kebangsaan. Ini adalah untuk membentuk diri pelajar dari segi kesemua aspek yang utama yang menjadikan pelajar tersebut lebih berfikiran terbuka serta mempunyai ilmu yang tinggi dalam pelbagai perkara. Ini adalah untuk melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, memberi sumbangan serta kesejahteraan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, ianya juga untuk membentuk individu dari segi intelek, moral, estetika, emosi dan menggalakkan perkembangan potensi individu ke arah yang maksimum. Membina masyarakat yang memahami persekitaran alam, budaya hidup masyarakat dan peranan individu sendiri sebagai warga negara yang bertanggungjawab serta mengetahui perkembangan negara dan pembangunan masyarakat. Bukan itu sahaja, falsafah progresivisme juga adalah untuk melahirkan tenaga kerja yang bijak pandai dalam pelbagai bidang dan melahirkan warga negara yang peka dan mempunyai tanggungjawab dalam dasar demokrasi negara dan ideologi kepimpinan negara. Terdapat lagi pandangan tentang falsafah progresivisme ini dari pandangan pendidikan yang membawa kepada pembangunan masyarakat. Ini adalah terdapat beberapa pandangan terhadap perkara ini kerana pendidikan merupakan satu cara dalam membentuk pembangunan masyarakat. Dengan itu, masyarakat yang mengambil alih dalam pendidikan dapat menyesuaikan diri serta dapat mengurus segala perkara dengan sangat baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azwan Natasha binti Muhammad Nasir dan nama encik saya BR2116167. Hari ini saya akan menyampaikan tentang penerapan falsafah progresif dalam pendidikan negara. Penerapan falsafah progresif dalam pendidikan negara dapat dilihat melalui isu tentang melahirkan tenaga pengajar yang induktif. Sekiranya tenaga pengajar mempunyai strategi pengajaran yang induktif semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan, sudah semestinya mereka dapat melihat sejauh mana tahap kefahaman pelajar tersebut terhadap sesuatu subjek. Dapat membantu pelajar dalam menyelidik dan menyelesaikan masalah dengan sendiri dan guru hanya sebagai pembimbing atau penasihat dalam penyelesaian masalah. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia amat serius dalam pengambilan tenaga pengajar yang berkualiti bagi melahirkan pelajar intelektual dalam menentukan sesuatu perkara sesuai dengan minat mereka. Pada tahun 2011, kajian AKIP telah membuktikan bahawanya 12% pengajaran yang disampaikan berada pada standard tinggi, manakala 38% lagi berada pada standard yang memuaskan dan 50% pengajaran yang disampaikan tidak memuaskan. Seterusnya, penerapan falsafah progresif dalam falsafah pendidikan negara juga dapat dilihat melalui penerapan soalan berfikir aras tinggi. Menurut PPM 2013 atau 2015, satu agenda penting dalam sistem pendidikan di Malaysia masa kini ialah dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan di Malaysia.
Didefinisikan sebagai cabaran dan penggunaan minda secara meluas bila seseorang perlu membuat interpretasi, menganalisis atau memanipulasi maklumat untuk menjawab suatu soalan. Penerapan soalan kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT dapat membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah dengan baik kerana pelajar dapat berfikir secara meluas dengan jawapan yang kreatif. Maksudnya kat sini pelajar dapat berfikir dengan sendiri dan dapat menjawab sesuatu soalan dengan hasil pemikiran mereka sendiri. So dengan penerapan soalan kemahiran berfikir aras tinggi ini dapat lagi membantu pelajar untuk lebih berfikir dengan mendalam dan dengan sendirinya. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nursyahlan binti Supayin. Saya akan menerangkan tentang kesan dalam menerapkan falsafah progresifme kepada pelajar di negara kita. Kesan apabila nilai progresifme diterapkan dalam diri pelajar, bermaksud secara tidak langsung ia akan membentuk jati diri pelajar tersebut. Maksudnya di sini progresifme ini akan membentuk jati diri dari segi sifat pelajar, dari segi cara pelajar, dan itu akan membuat pelajar lebih berkemahiran dalam menyelesaikan suatu masalah. Maksudnya di sini pelajar tahu cara mengawal suatu masalah tersebut. Seterusnya, apabila nilai ini diterapkan dalam diri seorang pelajar, sudah tentulah ianya akan melahirkan seorang pelajar yang berbakat dalam menghasilkan suatu yang produktif dan sempurna. Jadi kesimpulannya, penerapan ini dapat mengembangkan lagi potensi seorang pelajar itu. Dapat melahirkan insan yang seimbang, harmoni, dan mempunyai personality yang lebih baik. Seterusnya, saya akan menerangkan dan menjelaskan tentang pembelajaran e-learning dalam perspektif falsafah pendidikan progresifme. E-learning adalah hasil daripada dua perkataan, iaitu E bermaksud elektronik, iaitu merujuk kepada satu teknologi, dan learning adalah perkataan dalam bahasa Inggeris yang bermaksud pembelajaran. E-learning dianggap sesuai dalam aliran progresifme kerana aliran ini menganggap bahawa pendidikan haruslah berubah mengikut peredaran zaman. Seterusnya, e-learning merupakan cara baru dalam pembelajaran di samping banyak memberi manfaat kepada pelajar seperti memudahkan pelajar untuk mendapatkan suatu maklumat dengan lebih cekap. Namun di sisi lain sudah tentulah ada kesan negatif seperti maklumat yang diperolehi tidak ditapis ataupun tidak sahih. Akhir sekali, apa pula perkaitan antara e-learning dengan progresifme? Kaitannya adalah e-learning adalah satu pengembangan dan kemajuan dalam pendidikan, manakala progresifme adalah satu sokongan terhadap kemajuan dan pengembangan tersebut. Itu sahaja dari saya. Okey, salam sejahtera. Nama saya Andrews Aaron Vivian. Nomor metrik PR18110109. Okey, saya akan membincangkan tentang falsafah progresif ataupun falsafah pendidikan. Progresivis percaya bahawa pendidikan harus memfokus kepada perkembangan dan bukannya kepada guru-guru. Falsafah pendidikan ini menekankan yang murid-murid harus menguji idea melalui uji kaji yang aktif. Pembelajaran berpunca daripada persoalan. Persoalan murid daripada pengalaman mereka. Pembelajaran adalah aktif dan bukannya pasif. Progresivisme menurut bahasa Arab dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Dalam konteks falsafah pendidikan, progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan bahawa pendidikan bukanlah sekadar pemberian mengarah
pada latihan. Kemampuan berfikiran mereka demikian rupa